Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, ingin berkongsi dalam subjek Sains Sukan Tingkatan 5 di dalam bidang 5 Pemakanan Sukan. Dalam kali ini, kita akan belajar unit 5.1 iaitu Pengenalan Makanan Sukan. Pada akhir bab ini, murid akan dapat membezakan antara pemakanan dengan pemakanan sukan, membincangkan kepentingan makanan seimbang untuk kesihatan dan prestasi atlet, membandingkan kesan pengambilan makanan berdasarkan piramid makanan dengan piramid makanan atlet terhadap prestasi atlet, dan mencerakin punca dan kesan malnutrisi terhadap prestasi atlet. Baik, tengok gambar ni, ayam bakar, telur rebus, sayur-sayuran. Ini adalah makanan sihat. Anda adalah apa yang anda makan. Ialah satu frasa yang sangat sinonim bagi menjelaskan fungsi makanan dalam kehidupan manusia. Sebagai rutin, setiap hari individu memilih makanan untuk meneruskan kehidupan. Unit ini memperkenalkan konsep pemakanan dan pemakanan sukan, peranan pemakanan seimbang terhadap kesihatan dan prestasi atlet, penggunaan piramid makanan dan piramid makanan atlet terhadap prestasi sukan optimum, serta punca dan kesan malnutrisi terhadap prestasi atlet. Makanan terdiri daripada sumber haiwan dan tumbuhan yang mengandungi nutrien perlu iaitu essential dan nutrien bukan perlu non-essential. Fungsi nutrien adalah untuk membekalkan tenaga, tumbesaran, memperbaiki tisu rosak serta mengawal atur proses metabolisme tubuh. Nutrien perlu tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jika dihasilkan, kuantiti tidak mencukupi. Diperoleh daripada sumber makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, garam mineral dan air. Nutrien bukan perlu pula diperoleh daripada sumber makanan dan boleh dihasilkan oleh tubuh manusia dalam kuantiti yang mencukupi. Contohnya, kreatina boleh didapati daripada produk daging dan disintesis oleh tubuh manusia. Ditemui secara semula jadi dalam makanan atau diperkayakan dalam produk makanan seperti kafein, fitokimia, ekstrak herba dan lain-lain yang digunakan sebagai bahan bantuan ergogenik oleh atlet. Pemilihan makanan dan minuman seharian boleh mempengaruhi status kesihatan individu. Recommended Dietary Allowances ataupun RDA ialah saranan pengambilan makanan utama yang digunapakai oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan kebanyakan negara termasuk Malaysia. RDA merujuk kepada purata pengambilan diet harian yang mencukupi untuk memenuhi keperluan nutrien individu sihat. Contohnya, RDA bagi zat besi untuk remaja perempuan berumur 14 hingga 18 tahun ialah 15 mg sehari. Pengambilan zat besi di bawah nilai saranan RDA akan meningkatkan risiko penyakit anemia. RDA bagi karbohidrat untuk kumpulan remaja lelaki berumur 14 hingga 18 tahun ialah 130 gram sehari. Sekiranya remaja lelaki mengambil sumber karbohidrat melebihi jumlah yang disarankan secara berterusan, maka remaja tersebut mungkin akan menjadi obes dan mengidap penyakit non-communicable disease ataupun NCD. Baik, makanan. Ia ditarifkan sebagai kajian saintifik tentang makanan dan nutrien serta kesannya terhadap tumbesaran dan kesihatan manusia. Kajian melibatkan pengambilan makanan, proses pencernaan makanan, penyerapan nutrien oleh perut dan usus, anabolisme dan katabolisme nutrien serta proses pembuangan bahan buangan daripada tubuh oleh Williams, Rawson dan Branch 2016. Untuk makanan sukan pula, kajian yang mengaplikasi prinsip pemakanan untuk meningkatkan tahap kesihatan dan prestasi atlet semasa latihan dan pertandingan oleh Williams, Rawson dan Branch juga tahun 2016.
aplikasi ilmu pemakanan sukan penting untuk atlet, mengadaptasikan keperluan tenaga yang diperlukan serta boleh membantu proses pemulihan tenaga dan pembaikan tisu otot yang rosak semasa latihan dan pertandingan. Makanan seimbang merujuk kepada pengambilan makanan daripada pelbagai sumber yang mengandungi kesemua 6 kategori nutrien perlu, essential dalam jumlah sederhana. Kata kunci bagi makanan seimbang ialah pelbagai nutrien dan kuantiti yang sederhana kerana kekurangan atau berlebihan kuantiti akan memberi kesan tidak baik kepada kesihatan tubuh. Oleh itu, penting untuk mempelbagaikan pemilihan makanan supaya dapat membekalkan semua nutrien dan tenaga dalam badan bagi mencapai prestasi optimum semasa pertandingan. Penggunaan tenaga yang efisien semasa pertandingan pula merupakan faktor kejayaan atlet. Atlet harus memahami bahawa tenaga yang diperoleh daripada makanan mesti setara dengan tenaga yang digunakan untuk aktiviti fizikal. Atlet perlu berada dalam keseimbangan tenaga supaya dapat mengelakkan risiko penambahan berat badan yang boleh menjejaskan prestasi. Piramid makanan versus piramid makanan atlet. Mari kita lihat apa beza di situ. Okey, ini adalah piramid makanan yang biasa kita nampak. Okey, di mana di bawah ada 4 saja tingkat di sini. Di bawah ni biasanya adalah bijirin. Tingkat kedua semua sayur dan buah-buahan. Tingkat ketiga, daging dan tenusu. Tingkat atas sekali iaitu kena makan sikit saja adalah lemak, gula dan garam. Ini sumber daripada USDA tahun 1992. Piramid makanan atlet pula, ni dia. Sumber oleh Swiss Forum of Sport Nutrition tahun 2008. Di mana di bawah sekali yang kena ambil banyak adalah minuman. Level kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan. Level ketiga, bijirin dan produk kekacang. Level keempat, susu, produk tenusu, ikan, daging dan telur. Level kelima, minyak, lemak dan kacang. Dan atas sekali, snack manis dan masin serta minuman manis. Okay? So, ada 6 level di sini. Di mana kalau tengok di sini ada 4 saja. Dan untuk atlet ada 6 level. Okay, di mana yang paling bawah ni adalah yang paling banyak kena ambil adalah air. Malnutrisi dan prestasi atlet. Malnutrisi ditakrifkan sebagai keadaan ketidakseimbangan pemakanan iaitu individu kekurangan nutrien atau mengambil nutrien berlebihan oleh Williams, Rawson dan Branch tahun 2016. Atlet ada pengetahuan secukupnya bagi memilih jenis makanan yang sesuai dengan keperluan tenaganya dan tidak dapat maklumat sahih berkaitan pemakanan daripada sumber dipercayai seperti pakar pemakanan. Kekangan masa dan kewangan untuk mendapatkan makanan yang berkhasiat. Berdasarkan aspek kesihatan, kurangnya nutrien tertentu menyebabkan atlet mudah terdedah kepada penyakit, manakala menurut aspek sukan, kurangnya nutrien akan menyebabkan keletihan. Pengambilan nutrien berlebihan pula akan meningkatkan risiko penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit jantung. Mari kita lihat apakah soalan-soalan contoh yang boleh dikeluarkan dalam bab ini. Makanan sukan mengaplikasikan strategi makanan untuk, dia akan soal macam itulah. Okay, yang kedua pula, antara statement yang diberikan yang manakah menggambarkan keadaan malnutrisi. Boleh baca betul-betul yang mana berpenyakit, itulah dia punya jawapan. Untuk yang ketiga pula, sama je. Okay. Tujuan utama ambil makanan adalah seperti berikut. Dia berikan 4 pilihan jawapan dan pilih set jawapan tu. Untuk soalan 4 dan 5 tu adalah biasanya struktur ataupun esei. Okay, yang keempat tu struktur. Yang keenam tu adalah esei. Uraikan punca-punca malnutrisi dan kesannya. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.